Two, three. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali pada minggu ini Coaches Community Pusat Kesayangan Maklumat Belong dan Bidaan Anda. Minggu ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu lagi topik menarik, iaitu berkenaan dengan manipulasi yang mungkin berlaku dalam sesuatu lelongan. Kita bersama-sama dengan Syamila dan Sharon pada hari ini, seperti biasa akan cukup mengupas isu-isu menarik berkenaan dengan lelongan awam hartanah di Malaysia. Coaches Community, sila share dan beri komen anda. coachescommunity.com, register sebagai pembina, sebagai member, sebagai ahli dalam Coaches Community untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan hartanah lelongan dan juga maklumat-maklumat berkenaan dengan lelongan. Manipulasi dalam lelongan awam. Untuk hari ini saya pindahkan role play kepada Sharon untuk menanyakan soalan, dan saya dan Samila akan cuba menjawab sebanyak yang mungkin berkenaan dengan manipulasi yang berlaku dalam lelongan awam. Sharon. Okey, selamat sejahtera semua. Selamat bertemu kembali. Sekali lagi topik yang agak menarik, yang ramai orang masih tidak faham atau masih assume perkataan manipulasi ini berlaku dalam proses pembidaan. Okey, saya baru-baru ini hari Sabtu Ahad saya telah menghadiri satu webinar training di mana kebanyakan orang yang menghadiri webinar tersebut dia bertanya, adakah sama ada berlaku manipulasi dalam proses pembidaan lelongan awam. Okey, so perkataan manipulasi ini agak it's interesting, menarik, sebab manipulasi boleh wujud dalam many forms. Okey, so Jiwan, maybe Jiwan, would you like to share apakah itu manipulasi? Pertama, apakah itu manipulasi dan bagaimana ia boleh menjejaskan atau pernahkah ia menjejaskan proses pembidaan lelongan awam? Okey, terima kasih Sharon. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah satu keadaan di mana mana-mana pembina ataupun sesiapa yang terlibat dalam sesuatu lelongan itu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja cuba untuk mengubah keputusan yang sewajarnya diperoleh melalui proses bidaan yang berlaku dalam suatu lelongan. Kalau kita lihat manipulasi ini memang wujud sejak zaman berzaman. Oleh kerana itu kita boleh lihat kini Mahkamah Tinggi telah pun implement lelongan awam melalui lelongan awam di atas talian, iaitu e-lelong kini. So manipulasi ini selalunya berlaku, saya pernah lihat sebagai seorang pelelong, saya pernah lihat manipulasi ini selalunya berlaku antara pihak-pihak yang saya boleh rasa yang mungkin terlibat ialah pembida sahaja. Pembida yang dah hadir pada hari lelongan itu kemungkinan membuat satu kesalahan dengan cuba mengubah keputusannya dengan keputusan harga, keputusan siapakah pembida berjaya. Dua keputusan yang kemungkinan yang cuba dimanipulasi. Pemenangnya dan harganya. Bagaimana ianya dibuat? Selalunya akan ada satu komplot untuk organizer atau komplot yang organize sesuatu manipulasi ini, di mana mereka akan cuba berbincang dengan semua pembida yang hadir pada hari tersebut untuk tidak membida ataupun membida pada harga yang tidak sepatutnya mereka bida, lebih kurang daripada target mereka, supaya orang yang mereka mahu menang itu diberi peluang.
Untuk itu semuanya akan diberi satu habuan lah. So itu yang manipulasi yang saya boleh nampak dalam sesuatu lelangan. Tapi ini satu benda yang I'll say open secret lah. Dia bukan sesuatu agenda yang boleh kita bincangkan dengan terbuka di mana-mana, kerana ia melibatkan banyak pihak yang cuba manipulasi sesuatu bidang ini. Saya ada banyak cerita, itu kemudian saya boleh ceritakan. So ini adalah manipulasi daripada pihak pembida ataupun yang cuba membida pada harga yang lebih kurang daripada apa yang sepatutnya. Harga rizal sepatutnya dia naik lagi, tapi kenaikannya tak berapa banyak, dihentikan di tengah-tengah supaya ada pihak yang boleh menikmati nilai tersebut. So ini adalah manipulasi maksud dan apa yang berlaku dalam suatu lelangan awam. Okay. Jelas sekali, Jiwan. Memang saya pernah dengar mengenai keadaan ini di mana pembida-pembida sesama sendiri membuat habuan seperti yang Jiwan terangkan tadi. So this is a open secret, ya, rahsia yang diketahui oleh semua orang. Okay. So manipulasi dari segi apa yang Jiwan terangkan tadi. Okay. Syamila, adakah manipulasi di cara lain yang di mana ramai orang yang masih mengatakan yang mengenai kenaikan harga? Bolehkah Syamila terangkan mengenai manipulasi tersebut? Okay, selamat sejahtera semua. Okay, topik manipulasi dalam lelangan awam ini memang satu topik yang popular di kalangan investor-investor yang ingin melabur dalam hartanah lelangan, dan persoalan manipulasi ini memang telah wujud dari dahulu lagi dalam proses lelangan awam. Okey, ada pihak berpendapat ada beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab ini cuba naikkan harga ataupun cuba halang pembida-pembida yang betul-betul ingin membida daripada mendapat harga yang sewajarnya, ataupun mungkin membeli harta pada harga rizab, tetapi keadaan itu telah diganggu oleh manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, ada juga klien saya ada bertanya kepada saya, adakah manipulasi di pihak bank? Adakah bank akan menghantar orang-orangnya untuk menaikkan harga ataupun menghalang pembida daripada membeli daripada harga yang sepatutnya? Tetapi kita harus ingat di sini, bank dalam proses lelangan awam, bank adalah pemegang gadaian. Pemegang gadaian di mana mereka diberi kuasa-kuasa di bawah kanun tanah negara. Kuasa ini dipanggil statutory rights kerana ianya di bawah satu peruntukan undang-undang iaitu kanun tanah negara. Okey, peranan bank adalah cuma menguatkuasakan apa yang harus dibuat di bawah kanun tanah negara, itu saja. Apabila pembeli sesuatu tuan punya rumah tidak membayar pinjaman perumahan, bank akan keluarkan notis. Jika notis tidak berjaya, bank akan memulakan tindakan undang-undang di Mahkamah Tinggi ataupun di Pejabat Tanah untuk satu perintah jualan di mana hartanah itu akan dijual untuk bank mendapat kembali pinjaman yang tidak dibayar itu, iaitu jumlah yang tertunggak ataupun jumlah yang terhutang itu. Okay, itu adalah peranan bank di mana bank memohon untuk mendapat perintah jualan daripada mahkamah ataupun pejabat tanah, dan selepas mendapat perintah jualan, bank akan melakukan prosedur-prosedur sewajarnya untuk mengadakan satu lelangan awam untuk menjual hartanah itu dan untuk mendapat kembali wang. Dalam proses itu juga terlibat proses menentukan harga rizab, iaitu satu penilaian valuation akan dibuat ke atas hartanah dan harga rizab akan ditentukan.
Okey, ini adalah satu proses yang amat transparan. Proses menjual rumah dalam lelongan awam pada pihak bank adalah satu proses yang amat transparan mengikut peruntukan undang-undang. Jadi bank tidak sekalipun akan terlibat dalam apa-apa manipulasi. Okey, bank memang menjual menguatkuasa apa yang kuasa yang diberi kepadanya dan akan menjual secara transparan kepada orang awam. Jadi memang sekiranya terdapat satu fear di kalangan publik bahawa ada pihak-pihak ataupun bank sebagai pemegang gadaian akan membuat satu manipulasi, memang tidak ada. Okey, ya itu adalah satu lagi penjelasan dari pihak daripada Syamila mengenai kenaikan harga. I think semua orang selalunya kalau sebut manipulasi saja straight away, hike up price, naikkan harga. So kita dah mendengar penjelasan Syamila, benda ini tak berlaku atau tak pernah berlaku, or everyone has been assuming, or they did not get their facts right. Okay, Syamila, dari segi undang-undang, dokumen undang-undang, dokumen kita from a legal perspective, how will manipulation affect, now that we have legal documents, can manipulation menjejaskan proses pembidaan ini dari segi undang-undang? Okey, manipulation yang dilakukan oleh pihak-pihak ini ianya akan first thing, ia akan menaikkan harga. Second thing, ianya akan menghalang seorang pembida yang betul-betul yang ingin membidat, we call it innocent bidders, daripada mendapat harga yang sepatutnya mereka membeli harta tersebut. Daripada membeli pada harga yang lebih rendah, mereka terpaksa membeli pada harga yang lebih tinggi ataupun mengeluarkan wang untuk mengatasi masalah pihak ketiga ini yang cuba masuk, di mana mereka ini dipanggil sebagai sindiket. Okey, seorang peminda terpaksa mengeluarkan lebihan wang untuk mereka. Tetapi ada juga keadaan di mana saya pernah lihat ataupun saya pernah dengar aduan daripada orang awam, di mana bidaan akan, sekiranya seorang pembida ini yang betul-betul ingin membida tidak ingin berurusan dengan sindiket ataupun juga dipanggil sebagai ulat lelong, so tidak ingin berurusan dengan mereka. Jadi dalam proses bidaan itu, pihak yang tidak bertanggungjawab ini akan bida dan cuba menaikkan harga. Jadi memang harga akan terus naik. Katakan pada satu peringkat, pembida tidak ingin lagi untuk membida. Pembida yang betul-betul ingin membida itu, yang ingin membeli itu, dia akan berhenti kerana harga semakin naik. Jadi orang yang membuat bidaan terakhir itu, katakan dia adalah seorang ahli sindiket itu, dia pula akan menjadi seorang pembida yang berjaya. Okey, jadi masalahnya kadang-kadang kerana sindiket ini mereka tidak ada niat untuk membeli harta, tetapi apa yang berlaku ialah telah terpaksa menjadi seorang pembida yang berjaya pada hari itu, kerana pembida yang benar-benar ingin membida itu telah berhenti daripada membida kerana harga semakin naik. Jadi pada masa itu persoalannya, adakah orang yang niatnya hanya untuk menaikkan harga telah menjadi by accident, telah menjadi seorang pembida berjaya, jadi dia terpaksa membeli, ataupun jika dia tidak membeli maka dia akan kehilangan depositnya. So telah berlaku keadaan sebegini dan setengah orang memang terpaksa membeli hartanah tersebut.
merujuk kepada apa yang Syamila telah bercakap tadi berkenaan dengan pembina yang dikatakan cuba menaikkan harga atau bank, ejen bank cuba menaikkan harga. Ada dua perkara di sini. Satu, sebenarnya kita kena lihat apakah pulangan yang diterima oleh bank jika harganya naik. Itu satu. Satu lagi ialah risiko yang kemungkinan dihadapi oleh bank sekiranya senario yang telah diberitahu tadi oleh Syamila berkenaan di mana tiba-tiba pembina yang betul-betul nak membeli itu tidak lagi mahu membina. Stop. Di sini dikatakan sebagai ejen bank terpaksa membeli rumah tersebut atau tanah tersebut. Apa yang berlaku sekarang? Bank kehilangan deposit. Katakanlah orang yang membina itu sebenarnya ejen bank, katakanlah. Maka itu yang akan berlaku. Maka kita kena faham dulu apa maksud sindiket ini, di manakah sindiket ini boleh memainkan peranan dan adakah manipulasi itu berlaku di mana bank, ejen bank atau ejen bank yang diselip dalam sesuatu bidaan itu dipaksa untuk membina pada harga yang tinggi. Isu manipulasi ini selalunya timbul disebabkan seseorang pembina itu memang sebenarnya pembina yang berjaya, selalunya dia memang betul-betul berminat nak beli rumah tersebut. Masalahnya dia tak ada bajet. Tak ada bajet maksudnya dia tak ada limit, bidding limit dia tak ada, dia tak set. So apa berlaku ialah orang yang dikatakan ejen bank itu sebenarnya dia datang, dia bida, dia ada limit. Orang yang membina yang seorang lagi itu yang betul-betul berminat, pembina yang betul-betul genuine itu, dia tak ada limit. So apa yang berlaku ialah dia selagi katakanlah ini bank, ini pembina biasa yang betul-betul berminat, yang dikatakan agent bank lah sebenarnya kalau ditanya saya, there's no such thing as agent bank. Bank will not take the risk. That's why Syamila cuba beritahu tadi, bank tidak akan mengambil risiko tersebut. Katakanlah ini adalah agent bank, walaupun saya tidak percaya wujud karakter sebegini, watak sebegini, katakanlah dia sebenarnya akan ada satu limit untuk bida. Maksudnya tak kira apa harga dia akan outbid, sehingga limitnya capai dia akan stop. Kita pula pembina yang genuine yang saya cakap tadi, yang tak ada limit itu, tak kira apa harga yang dibeli dia akan cuba outbid, maka akhirnya dia akan sampai pada satu harga, lepas dia beli baru dia dapat tahu harganya terlalu tinggi bila kita compare kepada harga pasaran atau kita bandingkan dengan harga pasaran. Maka di situ wujud satu persoalan. Mengapa pembina tadi membina sehingga harga tersebut? Ingat, dalam senario yang saya cakap tadi berkenaan dengan isu sindiket ataupun kartel yang wujud among pembina, dalam kartel itu selalunya salah seorang itu akan merujuk diri mereka sebagai seorang agent bank, dan dia akan datang dan bagi tahu, look, a story Sharon, Syamila, just to share with you issue storytelling. Storytelling adalah akan wujud satu senario di mana pembina-pembina ini dapat join ataupun bersama-sama. Bila wujud situasi tersebut, semuanya akan cuba berbincang, di mana semuanya akan cuba beritahu tak payah bida tinggi-tinggi, mari kita join together, saya nak beli, saya akan bayar semua orang. Akan ada seorang pembina yang betul-betul innocent, betul-betul mau juga properti tersebut, akan cakap saya tak mau. Bila wujud senario tersebut, pembina ni, seorang pembina yang nak bagi duit tadi tu, oleh kerana salah seorang tu tak jadi nak beli, tak jadi nak kita beli dia, apa akan berlaku ialah akan ada direct fight.
clean fight akan berlaku. Dalam clean fight ini, saya sebagai seorang yang nak beli pada harga sesuatu harga tu, selalunya saya akan ada satu limit. Saya akan nampak, kalau rumah ni saya beli harga reserve 200, maksimum saya boleh pergi 280. Maksimum saya akan pergi 280,000, saya stop. Manakala seorang pembina tadi yang saya cakap tadi, yang betul-betul genuine, yang betul-betul nak beli rumah tu sebab tu rumah mungkin ada emotional value dan sebagainya, dia pula akan cuba membina melebihi limit saya. Selepas dia beli, dia akan balik, dia keluar, akan ada satu perbincangan. Itulah saya cakap tadi. Dia tahu saya siapa? Saya ejen bank. Saya akan mesti kasih naik itu harga. Maka wujudlah satu cerita dongeng di mana semua orang sudah bercakap berkenaan dengan wujudnya agent bank dalam sesuatu bidang. Maka boleh faham mengapa saya dan Syamila serta Sharon kita betul-betul faham kewujudan agent bank itu adalah satu mitos. Bank tidak akan mengambil risiko membawa masuk seorang pembina yang cuba atau yang boleh cuba untuk menaikkan harga tersebut. Kerana apa yang saya cakap tadi, bila harga itu capai satu harga, katalah tak ada orang yang nak lawan balik, maka ejen bank yang dikatakan tadi itu terpaksa pegang hartanah tersebut walaupun itu bukan niat mereka, seperti yang diperkatakan di luar tadi. So, risiko itu wujud. Melihat kepada risiko tersebut, itu sebabnya kami betul-betul pasti bank tidak akan melibatkan diri untuk menaikkan harga sesuatu hartanah. Tapi ingat, sehingga sekarang saya tahu ada 2 bank yang akan membeli balik hartanah dalam lelongan ketiga. Satu public bank, satu lagi Affin Bank. Kedua-dua bank ini akan membeli balik hartanah atau membina balik hartanah tersebut pada lelongan ketiga. Lelongan pertama, lelongan kedua, lelongan ketiga, suka tak suka, bank tersebut adalah salah seorang pembina. Apa akan berlaku? Jika tak ada pembina pada lelongan ketiga ini, bank akan beli pada harga reserve. Apa berlaku kalau ada orang masuk, ada seorang pembina pada lelongan ketiga? Itu apa berlaku? Pemegang gadaian atau bank ini akan menarik diri daripada membina. Dia akan bagi peluang kepada siapa-siapa untuk membina. Kalau apa yang diperkatakan bahawa bank akan cuba menaikkan harga itu betul, maka membina pada lelongan kali ketiga mana-mana hartanah oleh bank, public bank atau Affin Bank itu, kemungkinan akan ada isu di mana bank akan cuba beli balik, tak kisah siapa pembinanya. Itu tidak berlaku. Bila-bila pun bank akan tarik diri dalam lelongan ketiga. So isu manipulasi ini saya rasa kurang bijak jika kita kata bank terlibat. Tapi ada di antara ulat-ulat lelong ini akan cuba beritahu, oh saya tahu siapa, saya kerja untuk bank tahu. Bank cakap saya mesti naik harga. So pembina-pembina lain takut. So itu sebenarnya cerita dongeng inilah yang sekarang menjadi topik penting, topik hangat di antara pembina-pembina yang tidak tahu atau kurang arif berkenaan dengan senario bidaan yang berlaku sekarang. Thank you, Sharon. Okay, very interesting. Saya pun telah mempelajari banyak information today. So saya harap saya dapat kita dapat menjawab soalan-soalan yang timbul di dalam. I hope the students is listening. Adalah mitos saja. Agent bank or kenaikan harga is just a myth. Alright, so cerita dongeng yang telah Jiwan terangkan tadi is a clear example, right? So yes, thank you so much Jiwan and Shamila for the interesting topic today. Wonderful insight. Wonderful insight, superb.
Okey, mungkin Syamila boleh membuat satu kesimpulan. Apa yang kita boleh simpulkan berkenaan dengan topik pada hari ini, Syamila? Okey. Kesimpulannya, jadi pembida-pembida harus tahu isu tentang manipulasi dan sama ada terdapat penglibatan pihak ketiga dalam proses kenaikan harga dan sebagainya. So it's good for the bidders to know tentang isu ini, dan juga members of public juga akan rasa lebih confident untuk membeli dalam satu lelongan, kerana memang isu bank menjadi ejen untuk menaikkan harga ini memang tidak wujud. Jadi itu adalah kerana kebanyakan orang, the setback of buying properties in auction, memang banyak orang telah mengatakan bahawa akan ada orang akan cuba naikkan harga dan kita akan kehilangan peluang untuk menjadi pembida dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai ketakutan seperti ini, jangan risau. Memang bank tidak terlibat, tetapi be aware that terdapat pihak ketiga yang mungkin akan bertanggungjawab untuk membuat perkara seperti ini. Dan tetapi untuk kes-kes lelongan awam secara e-lelong, e-bidding, saya percaya masalah ini tidak akan wujud kerana semuanya dilakukan secara melalui internet, e-bidding. Saya harap perkara ini juga tidak akan berlaku dan pembida akan mendapat satu peluang untuk membida pada harga yang sepatutnya. That's all. Thank you, Syamila. Ya, Syarah. Okey. Kesimpulan apa yang saya telah pelajari hari ini is that jika seseorang ingin membida, seseorang yang telah membuat due diligence dia, okey, telah datang pada hari itu untuk membida, just fokus untuk pergi melalui proses pembidaan tersebut. Kalau ada pihak ketiga yang datang, just ignore and go through, because you have done your homework, you telah membuat due diligence, you memang nak property ini, so you just go in and fully focus. So kalau nak dapatkan property ini, nak bayar pihak ketiga semua, tidak perlulah, sebab you telah membuat your kajian, you telah kajian terhadap harta tanah yang you nak beli, so you just go ahead. So that's my advice to future bidders, successful bidders. Thank you, Sharon. Thank you, Syamila. Kesimpulan yang saya boleh buat dalam perbincangan pada hari ini ialah wujudnya isu manipulasi ini disebabkan ketidakadaan satu limit ataupun bajet bagi seseorang pembida yang ingin membida dalam satu lelongan. Isu ketiadaan limit ini merupakan salah satu faktor utama mengapa mitos wujudnya ejen bank untuk menaikkan harga itu telah dipercaya bulat-bulat oleh ramai di kalangan kita. So, apa yang perlu difahami ialah limit ataupun bajet ini hanya boleh diperolehi dengan adanya pengetahuan berkenaan dengan market value ataupun harga pasaran dan juga due diligence ataupun hidden cost yang wujud untuk suatu hartanah tersebut. Perkara ini kita boleh dapat melalui satu laporan feasibility report yang disediakan oleh Coaches Community, adalah satu servis yang kita sediakan. Jika sesiapa yang berminat untuk membida pada mana satu harta, Coaches Community, anda boleh berhubung dengan Coaches Community untuk mendapatkan satu laporan kesahihan pelaburan anda. Di sini kami akan memberikan sebanyak mungkin maklumat berkenaan dengan berkenaan dengan hartanah tersebut, dengan maklumat kewangan melibatkan pelaburan yang mungkin kita akan lakukan terhadap hartanah tersebut.
So wujudnya mitos ini adalah disebabkan kita tiada satu limit untuk membina. So saya harap Sharon, seperti yang topik tadi yang telah kita bincangkan, saya harap Sharon dan Jamila dan siapa-siapa yang di luar lagi tu boleh faham maksud wujudnya kewujudan perkataan manipulasi itu sebenarnya wujud di kalangan pembina dan tiada pihak lain yang terlibat. Ini hanya satu perkara desas-desus yang wujud dalam pasaran pembina. So saya harap kita telah melihat secara mendalam isu manipulasi dalam lelungan kedua pihak ini, dan ini satu lagi topik menarik oleh Cohesis Community, Pusat Kesahihan Maklumat Lelong dan Bidaan anda. So sila like, sila share webinar kami. Please like our Facebook page. Please subscribe to our YouTube channel, Cohesis Community, dan tolong tag your friends. Kerana kita rasa ini adalah salah satu topik ataupun YouTube channel yang betul-betul dibuat untuk pemahaman orang ramai. It's not, ini bukan satu sales pitching, ini adalah satu agenda utama kami untuk membantu orang awam untuk memahami dengan secara mendalam apa itu lelungan awam dan bagaimana untuk membina. So ingat, 85% rakyat Malaysia tidak arif dalam isu lelungan awam. So itu wujudnya Cohesis Community. Be part of Cohesis Community, tanya lebih banyak soalan, share, bagi tahu kami apakah topik-topik yang patut kita bincangkan dalam webinar, dan kami akan bantu anda dengan membawa topik-topik tersebut dalam siri-siri yang akan datang. Okey, terima kasih. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Sharon dan Syamila. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sharon dan Syamila akan continue dengan property review selepas ini. Alright, thank you. Bye bye. See you. Thank you Sharon. Thank you Syamila. Bye bye. Selamat sejahtera semua. Saya ada 5 property review minggu ini. Property review saya yang pertama, ini adalah di Klang, Apartmen Tropika, keluasan sebanyak 764 kaki persegi. Ini adalah jenis apartmen ya. 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, easy access to Persiaran Jalan Raja Muda, Musa, berdekatan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tinggi Klang, Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya, berdekatan dengan Family Mart Bukit Tinggi, Tesco Extra Bandar Bukit Tinggi Klang. Okey. Harga rizab adalah RM200,000, harga pasaran RM240,000. Percentage below market value adalah 17% sebanyak RM40,000. Okey. Unit yang semi furnish boleh mendapat sewa setakat RM800. Okey. Tarikh auction adalah pada 11 November 2020. Okay. Property review saya yang kedua adalah di Klang, Taman Sungai Kapal. Ini adalah jenis landed 1.5 tingkat. Keluasan sebanyak 1,302 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Jalan Kelang Teluk Intan, Jalan Kapal, Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal, berdekatan dengan Polis Stesen Sungai Kapal. Okey. Harga rizab RM259,000, harga pasaran RM370,000. Below market value percentage adalah 30%, iaitu sebanyak RM110,000. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM900. Okey, ini adalah jenis freehold,
dan tarikh auction adalah pada 11 November 2020. Property review saya yang ketiga adalah di Sri Kembangan, jenis flat Taman Setia Balakong. Keluasan sebanyak 818 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Lebuh Raya Slik, berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Taming Jaya dan Taming Jaya Police Station. Okay. Harga reserve RM140,000, harga pasaran RM190,000. Below market value percentage adalah 26%, iaitu sebanyak RM50,000. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM750. Okay. Tarikh auction adalah pada 16 November 2020. Property review saya yang keempat adalah di Petaling Jaya, Desa Mentari, jenis flat, keluasan sebanyak 657 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, 1 bilik mandi. Ini adalah berdekatan dengan LDP, Lebuh Raya Damansara Puchong, New Pantai Expressway, berdekatan dengan Sunway Lagoon, Sunway Pyramid, Maidin Hypermarket, berdekatan dengan Taman Medan National School, Sekolah Agama Rakyat, Bandar Sunway Primary Secondary School, beberapa sekolah yang berdekatan, ya. Okay. Harga reserve adalah RM150,000. Harga pasaran adalah sebanyak RM220,000. Below market value percentage 32%, iaitu sebanyak RM70,000. Okey. Saya telah membuat beberapa subsale untuk flat ini, dan memang mendapat sewa adalah mudah sekali. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM850. Okey. Tarikh auction adalah 16 November 2020. Property review saya yang kelima adalah di Kapar, Taman Intan. Ini adalah jenis single story terrace, keluasan sebanyak 1,206 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Jalan Kapar, Sekolah Kebangsaan Kapar, Sekolah Menengah Tengku Idris Shah, berdekatan dengan Kapar Police Station, Kapar Post Office, Kapar Health Clinic. Okay. Harga reserve adalah RM210,000. Harga pasaran RM260,000. Below market value percentage adalah 10%, iaitu sebanyak RM50,000. Okay. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM700. Unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM1,300. Yang semi furnished boleh mendapat sewa setakat RM900. Okey. Ini adalah hartanah jenis freehold dan tarikh auction adalah pada 10 November 2020. Okey. So ini 5 property review saya. Kalau siapa-siapa yang berminat, tolong boleh menghubungi kita untuk mendapatkan invisibility report. Koshi Community website juga ada melampirkan ke semua hartanah ini. Jadi boleh menanya soalan di sana supaya kita boleh memberi information yang lebih lengkap. Okey. So tarikh auction semua adalah between 10 November to 16 November. Jadi jangan membuang masa, boleh menghantar mesej melalui website Koshi Community atau menghubungi kita. Okay, thank you. Hartanah pertama untuk minggu ini adalah satu rumah teres satu tingkat unit tengah di Bukit Mertajam, iaitu di Taman Seri Rambai. Keluasan adalah 1,399 kaki persegi, iaitu 3 bilik tidur. Hartanah ini melibatkan hak milik kekal. Harga reserve adalah RM280,000 dan harga pasaran adalah RM300,000. Terdapat penjimatan sebanyak RM20,000, iaitu 6.67% equity. Hartanah ini sekiranya ingin disewakan boleh mendapat penyewaan sehingga RM700 atau RM1,000 sekiranya dilengkapi dengan perabot. Hartanah ini akan dilelong pada 3 November 2020 di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang.
Rumah teres satu tingkat di kawasan Bukit Mertajam, Taman Sri Rambai pada harga RM280,000, tarikh lelongan 3 November 2020. Hartanah yang ketiga adalah satu apartmen di kawasan Jelutong iaitu Mutiara Heights di Jalan Lintang Hajar Rahmah, Jelutong, berdekatan dengan Jelutong Expressway. Keluasan hartanah ini adalah 775 kaki persegi, melibatkan 3 bilik tidur. Hartanah ini telah pun mendapat hak milik individu iaitu hak milik strata telah pun dikeluarkan, tetapi hak milik adalah hak milik pajakan. Mempunyai 3 bilik tidur. Kawasan yang berdekatan adalah kawasan Jelutong, terdapat kemudahan-kemudahan awam, bank-bank dan sebagainya. Hartanah ini akan dilelong pada harga pasaran, pada harga rizab RM300,000, tetapi harga pasaran adalah RM330,000, berada di bawah tahap harga pasaran. Hartanah ini boleh mendapat penyewaan sebanyak RM800 dan RM1,000 sekiranya dilengkapi dengan perabot. Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 17 November. Okey, satu apartmen di Mutiara Heights pada harga RM300,000 akan dilelong pada 17 November secara e-lelong. Selanjutnya, hartanah adalah satu hartanah flat rumah pangsa kos rendah di Desa Ria Sri Merpati, Bayan Lepas, keluasan 624 kaki persegi, hak milik kekal. Rumah flat kos rendah ini mempunyai 2 bilik tidur, berdekatan dengan SMK Sungai Ara dan juga Bayan Lepas Police Station. Okey, hartanah ini akan dilelong pada harga rizab RM200,000, tetapi harga pasaran adalah RM230,000, iaitu terdapat 13.04% equity, terdapat penjimatan sebanyak RM30,000. Sekiranya ingin disewakan, boleh mendapat penyewaan sehingga RM450 untuk unit kosong dan RM800 untuk unit yang dilengkapi perabot. Akan dilelong pada 24 November secara e-lelong. Okey, satu flat kos rendah Desa Ria Sri Merpati di kawasan Bayan Lepas, 2 bilik tidur akan dilelong pada 24 November secara e-lelong. Sesiapa yang berminat boleh mendapatkan feasibility report daripada Cochise Community sebelum membida. Selanjutnya, hartanah yang kedua adalah rumah teres 2 tingkat di Taman Sutra di kawasan Seberang Jaya, Pulau Pinang. Rumah ini mempunyai keluasan 1,399 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur. Taman Sutra ini mempunyai satu lokasi yang amat strategik di mana terdapat kawasan kemudahan awam yang berdekatan. Terdapat college iaitu College Community, Politeknik, UiTM Pulau Pinang, bank-bank, pasar raya, hospital, klinik-klinik dan sebagainya. Hartanah ini akan dilelong pada harga rizab RM388,800, tetapi harga pasaran adalah RM460,000, iaitu berada di bawah harga pasaran sebanyak RM71,200, 15.5% equity. Sekiranya ingin disewakan, rumah teres 2 tingkat di Taman Sutra boleh mendapat penyewaan sekiranya dilengkapi perabot sebanyak RM1,600. Rumah teres 2 tingkat ini akan dilelong pada 3 November 2020. Okey, rumah teres 2 tingkat Taman Sutra 4 bilik tidur akan dilelong pada 3 November pada harga RM388,800. Seterusnya, hartanah yang terakhir untuk minggu ini adalah flat kos rendah 2 bilik di Taman Merak Simpang 4, Pulau Pinang, melibatkan hak milik kekal dan hak milik individu telah pun dikeluarkan. Okey, hartanah ini berdekatan dengan beberapa kemudahan awam seperti bank-bank dan juga kedai-kedai. Akan dilelong pada harga rizab RM43,000, tetapi harga pasaran adalah RM65,000. Terdapat penjimatan sebanyak RM22,000, di mana peratus equity adalah 33.85%. Hartanah ini akan dilelong di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 3 November tahun ini pada harga RM43,000, satu flat kos rendah 2 bilik
Taman Merak, Simpang 4.